A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan terutama, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul secara maya untuk membicarakan tentang satu topik yang sedang hangat dibicarakan, yang sedang hangat diperdebatkan oleh masyarakat dalam media sosial maupun media cetak. Dan isu ini kita menyaksikan bahawa masyarakat terbahagi kepada dua. Pertama, ada sekelompok masyarakat yang menerima perkara ini dengan positif, maka sekelompok lagi memberi reaksi yang negatif terhadap perkara ini, iaitu isu Nick Allen. Jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang topik ini, kita membawakan seorang panel yang bukan calang-calang, yang amat berkaliber, seorang program bela, program cara dan juga program syar'i, itu Dr. Zulkarnain Luqman. Assalamualaikum Dr. Kita kena buka mic. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat bersua untuk membincangkan tentang isu terkini, iaitu berkaitan dengan kes Nick Allen. Jadi isu berkaitan dengan kes Nick Allen ini memang menjadi satu benda yang hangat. Ya, menjadi satu benda yang hangat dibincangkanlah di media sosial. Kerana isunya berkait dengan mahkamah syariah. Jadi apabila ada kaitan dengan mahkamah syariah ni, ramai orang-orang Islam ni rasa terpanggil lah untuk memberi ulasan, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang itu sendiri. Ya. Dan kita juga melihat pada hari tersebut ada pihak yang membuat himpunan, ya, iaitu pihak Perikatan Nasional, PAS Bersatu, ada membuat himpunan di halaman Istana Negara. Dan selepas daripada itu ada kenyataan media daripada pemimpin-pemimpin daripada Kerajaan Kelantan, daripada Peguam, ya. Dan isu ini juga mendapat liputan yang besar, ya, di media perdana, ya, sama ada di televisyen ataupun di surat khabar, ya. Jadi memang menjadi satu isu yang hangatlah. Tetapi ramai yang sebenarnya tidak memahami isu sebenar dalam kes ini kerana mereka ini tidak membaca secara terperinci penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan tersebut. Mereka hanya berpandukan kepada sumber secondary ataupun sumber sekunder yang disebut oleh pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka ni akan menyebut mengikut kehendak haluan politik masing-masing lah, ya. Jadi orang yang tidak mengikuti isu ni daripada awal tidak akan memahami kes tersebut, apatah lagi kalau mereka tidak membaca penghakiman asal kes ini. Kalau kita tengok, ya, dari segi kronologinya, kes ini sudah bermula daripada tahun 2021, ya, rentetan daripada kes Iki Putra Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor, ya. Dalam kes Iki Putra itu adalah berkaitan dengan cabaran terhadap Seksyen 28 berkaitan dengan kesalahan liwat, yang mana Iki Putra ini telah dicabar, dituduh di Mahkamah Syariah, ya, kerana kesalahan liwat, dan dia tidak puas hati dan dia bawa kepada mahkamah untuk memutuskan bahawa sebenarnya pertuduhan tersebut tidak sah kerana seksyen itu sendiri tidak sah. Jadi lantaran itulah, ya, berpandukan kepada penghakiman dalam kes Iki Putra itu,
Nik Alin ini telah membawa Kerajaan Negeri Kelantan ke Mahkamah Persekutuan untuk menyatakan bahawa 20 seksyen yang digubal di dalam Dewan Undangan Negeri itu sebagai tidak sah. Jadi undang-undang yang 20 seksyen itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang Jenayah Syariah Negeri Kelantan 2019 ya. Jadi kesemua 20 seksyen itu telah dicabar, tetapi pada akhirnya semasa peringkat perbicaraan itu Nik Alin ini pempetition telah menarik balik 2 seksyen yang hendak dicabar, iaitu berkaitan dengan kesalahan mendakwa dirinya sebagai Nabi, Rasul, keramat ataupun mengetahui perkara-perkara yang mencari adat. Dan yang keduanya berkaitan dengan kesalahan berjudi ataupun berada di premis judi. Jadi tinggal lagi 18 seksyen yang dicabar, dan dalam 18 itu Mahkamah Persekutuan telah membatalkan 16 seksyen dan mengatakan 2 lagi seksyen itu adalah sah dan berperlembagaan. Jadi isu yang timbul dalam hal ini adalah mengenai kompetensi DUN itu untuk menggubal. Kompetensi DUN untuk menggubal undang-undang yang dikatakan sebagai Undang-Undang Jenayah Syariah ini. Jadi itulah ya latar belakang dari segi kes Nik Alin tersebut. Jadi apabila penghakiman itu keluar, ada satu pihak yang mengatakan bahawa ini adalah telah mengecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, dan Mahkamah Sivil telah campur tangan dan akhirnya menuduh kepada kerajaan perpaduan yang ada hari ini sebagai bertanggungjawablah kerana tidak mempertahankan dengan sepenuh hati, dengan sebulat suara, dengan sepenuh jentera-jentera kerajaan tentang hal ini. Jadi saya rasa sama ada benar-benar kes Nik Alin ni seperti mana tanggapan setengah pihak yang memberi ancaman kepada Islam dan juga Mahkamah Syariah ataupun sebaliknya. Jadi doktor, untuk soalan seterusnya, adakah bila kita sebut tentang kemenangan Nik Alin ini, dia sebenarnya memberi kesan kepada institusi Mahkamah Syariah tu? Apakah yang benar-benar seperti didakwa? Adakah dengan kemenangan tersebut menyebabkan kuasa ataupun bidang kuasa Mahkamah Syariah ini akan menjadi kecil dan tergugat? Apa pandangan doktor? yang pertamanya, apabila keputusan kes ini dibuat, ada orang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah sudah tidak wujud lagi. Itu memang salah lah. Sebab kewujudan Mahkamah Syariah itu sendiri telah diiktiraf dalam butiran 1 senarai 2 senarai negeri dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, yang menyatakan bahawa pihak negeri ini boleh menubuhkan satu mahkamah yang boleh membicarakan perkara-perkara yang berada dalam butiran 1 tersebut. Termasuklah apa-apa kesalahan berkaitan syariah terhadap orang Islam. Yang keduanya, sama ada ianya mengecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kalau kita tengok satu lapis, memanglah kan, asal seksyen tu ada 68, tiba-tiba 16 dibatalkan, jadi 16 tu sudah tidak wujud lagi. Jadi kalau kita guna hujah tersebut, nampak seperti Mahkamah Syariah ini telah dikecilkan dari segi bidang kuasanya. Tetapi kita sebenarnya hendak melihat bukan setakat bidang kuasa, tetapi fungsi Mahkamah Syariah itu sendiri sebagai satu institusi syiar Islam yang boleh orang Islam banggakan untuk menunjukkan keadilan, rahmatan lil alamin, dan berfungsi secara efisien. Kalau kita ada bidang kuasa yang besar tetapi kita tidak pernah menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka bidang kuasa tersebut tidak ada faedahnya juga. Contohnya seperti kalau bidang kuasa liwat di Kelantan, seingat saya lah, tidak ada lagi orang yang dituduh meliwat di Kelantan di Mahkamah Syariah. Apa yang kita lihat,
banyak kes itu dibawa kepada mahkamah sivil. Begitu juga kesalahan gangguan seksual. Ya. Kalau kita masih ingat ada satu kes yang melibatkan madrasah, satu model madrasah ya. Seorang ustaz itu telah dituduh membuat satu gangguan seksual terhadap murid-muridnya dan akhirnya dia disabitkan di mahkamah magistrat ataupun session, saya tak ingat tetapi dan dirayu kepada mahkamah tinggi dan mahkamah tinggi masih mengekalkan sabitan tersebut. Mudir madrasah itu telah tuduh di mahkamah sivil, bukan di mahkamah syariah. Begitu juga kalau kesalahan berkaitan dengan bersetubuh dengan mayat. Itu pun saya rasa tidak pernah ada kes orang itu dituduh bersetubuh dengan mayat di Kelantan. Jadi kalau kita ada pun bidang kuasa tersebut tapi kita tidak gunakan, sama besar je bidang kuasanya sebab ada tapi tak guna. Kan? Jadi sebab itu pada pandangan saya yang dibatalkan oleh mahkamah syariah ini hanya satu kita kata sebahagian kecil daripada bidang kuasa. Kalau kita lihat peranan mahkamah syariah itu sendiri lebih besar kepada kes-kes yang berkaitan dengan mal. Ya. Kes mal ni maksudnya kes nafkah anak, kes hak jaga anak-anak, kes cerai, kes kahwin tanpa kebenaran, poligami tanpa kebenaran, kes hibah, ya, kes mohon nafkah isteri, mut'ah dan sebagainya ya. Jadi itu semua adalah kes-kes mal dan inilah yang kita kata core business kepada mahkamah syariah. Kalau macam saya peguam syar'i di negeri Selangor ni, kalau kita pergi ke mahkamah tu biasanya mahkamah ni bersidang daripada hari Isnin sampai hari Khamis ya. Hari Jumaat tu dia orang reserve untuk kerja-kerja pentadbiran. Jadi mahkamah kalau 4 hari seminggu tu biasanya hanya 1 hari saja yang mahkamah peruntukkan untuk kes jenayah. Jadi kes jenayah pun kalau kita lihat statistik sekalipun banyak yang paling banyaklah kes adalah kes khalwat. Dan kes berada di premis judi. Jadi itu yang banyaklah. Dan sekali-sekala ada kes yang berkaitan dengan kesalahan berkaitan akidah seperti ada orang mendakwa dia sebagai Imam Mahdi ataupun sebagai nabi ya macam kes Nabi Kahar tu jadi kalau kita lihat maksudnya sebahagian besar kerja-kerja mahkamah syariah itu adalah tidak terlibat dengan 16 seksyen ini. Jadi kalau kita lihat juga kesalahan khalwat itu tidak dicabar oleh Nik Elin. Kesalahan berjudi itu pun pada awal dicabar kemudian ditarik balik oleh Nik Elin ya. Jadi kalau kita tengok di situ sebenarnya walaupun nampak sebahagian bidang kuasa mahkamah syariah itu diambil tetapi bidang kuasa yang diambil itu jarang sekali yang digunakan di mahkamah syariah. Summa mahram. Mana kes yang dibawa ke mahkamah syariah? Tak ada pun. Muncikari. Saya rasa ramai orang yang sebelum ini tidak tahu maksud muncikari. Hari ini bila kes ni berlaku baru tahu apa itu muncikari. Iaitu menjadi bapa ayam. Contoh macam kes yang video Daddy Ash yang dituduh ni kan. Dituduh di mahkamah sivil, bukannya dituduh di mahkamah syariah. Jadi itu yang saya katakan bahawa walaupun nampak bidang kuasa itu diambil tetapi bidang kuasa yang diambil itu jarang sekali digunakan di mahkamah syariah. Dan kalau kita lihat pun yang penting adalah keadilan itu ya. Orang yang salah tetap dihukum ya, dan bahkan kalau dihukum pun dengan hukuman yang lebih tinggi, lebih besar di mahkamah sivil berbanding di mahkamah syariah. Kalau kita lihat ada setengah macam kesalahan liwat boleh dipenjara sampai 20 tahun, 30 tahun. Tetapi kalau mahkamah syariah ni dia akan terikat dengan hukuman 356. Ya, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan. Jadi sebab itulah saya kata orang Islam tidak perlu risaulah
tidak perlu khawatir. Kalau tidak dituduh di mahkamah syariah pun, akan dituduh di mahkamah sivil. Bukan bermaksud orang itu boleh bebas untuk melakukan sumbang mahram di Kelantan. Ya, memang PDRM telah bekerja dan pejabat peguam negara telah menjalankan tugas mereka dengan mendakwa mereka di mahkamah sivil. Ya, jadi saya rasa kita harus rasional lah dalam hal ini. Dan kita janganlah sampai kita kata dah tak ada mahkamah syariah, dah serah kepada orang kafir dan sebagainya. Ya, kata-kata itu sebenarnya datang daripada orang yang tidak faham ataupun dalam bahasa kasar kita kata jahil lah tentang isu perundangan ni. Elok dia orang bertanyakan kepada orang-orang yang benar-benar ahli supaya mereka faham. Jadi doktor, bila doktor sebut selama ni isu-isu seperti sumbang mahram, liwat dan sebagainya tak didakwa di mahkamah syariah pun, mungkin pendengar-pendengar pun tertanya-tanya, kenapa selama ni tak pernah menggunakan mahkamah syariah untuk dakwa? Apa faktor dia? Ataupun sebenarnya nakkan kita mahukan hukuman lebih besar ataupun bagaimana sebenarnya, doktor? Saya rasa lah ini mungkin dari segi isu pentadbiran. Jika ada berlaku sumbang mahram, ya, katakanlah ada dalam kampung tu, kampung kita lah kita kata, berlaku sumbang mahram, ya, bapa ini telah melakukan perbuatan sumbang dengan anaknya sendiri. Kita pergi lapor ke mana? Kita lapor ke polis ke ataupun kita pergi lapor ke pejabat agama? Jadi kan orang pergi lapor pada polis. So bila pergi lapor kepada polis, polis akan buka kertas siasatan dan bukan pejabat agama yang buka kertas siasatan. Bila polis siasat, polis akan panggil saksi-saksi, akan bawa jumpa doktor, ambil keterangan daripada doktor, sarjan tersebut akan menyiasat dan panggil mangsa, panggil saksi-saksi dan bila cukup kertas siasatan itu akan angkat kepada pejabat pendakwa raya. Jadi apabila dapat izin daripada pendakwa raya, maka akan dituduhlah di mahkamah sivil. Akan tuduh di mahkamah sivil sama ada magistrat ataupun session, dan seterusnya akan dibicarakanlah di mahkamah sivil. Ya, apabila orang itu telah dibicarakan di mahkamah sivil, dah tak boleh lagi nak dituduh sekali lagi di mahkamah syariah kerana dia akan tertakluk kepada konsep double jeopardy. Maksudnya seseorang itu tidak boleh dituduh dua kali atas satu kesalahan yang faktanya sama. Itu bersalahan dengan prinsip kebebasan asasi yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi itulah saya rasa puncanya. Jadi bila doktor terangkan tadi, kita faham bahawa selama ni dakwaan-dakwaan setengah pihak mengatakan bahawa selepas ni di Kelantan orang-orang Islam yang buat maksiat, yang liwat takkan didakwa. Kita tahu itu adalah satu tuduhan yang salah. Walaupun yang diucapkan ni bukan orang yang biasa-biasa, somebody yang ada pengaruh dan sebagainya, namun hakikatnya selama ni memang kita tahu di Kelantan ataupun di mana-mana pun lebih kepada penguasaan sivil. Dan kita tahu sebenarnya doktor terang tadi yang doktor sebut bahawa isu ni bukanlah isu merendahkan mahkamah syariah dan sebagainya. Sebab apa? Dan benda ni pun kita boleh baca dalam ringkasan kehakiman. Kalau saya boleh baca dalam perenggan kelima di mana menyebut isu yang perlu kami putuskan adalah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan-peruntukan tersebut mengikut batasan yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Dengan kata lain, isu di hadapan kami tidak kena mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Sama di Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya, bukan persoalan di dalam kes dan petisi ini. Jadi bila kita baca pun sebenarnya kita faham yang benda tak ada kaitan pun dengan isu-isu ketinggian ataupun kerendahan mahkamah syariah. Tidak. Namun biasalah orang suka spekulasi. Namun doktor, bila kita katakan bahawa mahkamah syariah tak ada dan kita akan dakwa ke mahkamah sivil, ada pula mereka ni menjawab. Mereka kata bahawa mahkamah sivil hari ini menggunakan pakai undang-undang peninggalan penjajah. Jadi dia tak begitu syar'i, dia tidak begitu patuh syariah. Sedangkan kita tahu dalam Islam dan disebutkan juga oleh Ketua Hakim Negara,
kita ada hudud qisas yang mana kita tahu ini merupakan arahan daripada Allah, daripada wahyu. Namun dalam masa sama kita ada yang ketiga, ta'zir, di mana bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Dan bila kita kata sivil ini termasuk dalam ta'zir, mereka tidak bersetuju. Mereka katakan bahawa sivil ini tidak syariah, kerana merujuk kepada penjajah dan sebagainya. Jadi apa respon doktor? Orang yang seperti ini barangkali dia tidak belajar apa sejarah perundangan, sejarah perundangan. Sama ada sejarah perundangan Barat ataupun sejarah perundangan Islam. Kalau kita lihat sejarah perundangan Barat itu sendiri, Barat itu daripada mana dia dapat konsep-konsep keadilan? Contohnya prinsip orang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Ya, konsep itu kalau kita lihat dari segi sejarah common law baru saja, mungkin 500-600 tahun yang lepas. Ya. Tetapi konsep itu telah disebut oleh Rasulullah SAW sendiri, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Pembuktian itu adalah ke atas orang yang mendakwa dan sumpah itu terhadap orang yang ingkar. Jadi daripada situlah sepatutnya kita lihat dan apabila Barat ambil sistem keadilan itu bukan semestinya tidak ada Islamiknya di situ. Kita kena tengok apakah unsur-unsur Islam dalam common law itu yang sama dengan Barat. Bahkan kalau orang yang biasa dengan enactment tata cara mal ataupun enactment tata cara jenayah di negeri-negeri sekarang ni, kalau kita lihat dari segi section by section itu barangkali mungkin 80% ataupun 90% itu mempunyai persamaan dengan yang civil punya. Kerana semasa gubalan itu dibuat, mereka pun ambil daripada mahkamah sivil. Tata cara tersebut mereka bukan ciplak lah, kita kata apa, ciduk ke apa. Maksudnya diambil dan diteliti, dan mana-mana yang tidak bersesuaian dengan prinsip syarak, mereka gantikan dengan apa yang berkaitan dengan prinsip syarak. Contohnya pasal kalau dalam tata cara jenayah itu prima facie. Konsep prima facie itu pun dipakai dalam perbicaraan di mahkamah syariah. Jadi konsep yang sama itu dipakai. Jadi kalau kita nak kata seluruhnya sistem mahkamah sivil itu tidak Islami, saya rasa tak tepat lah. Mungkin adalah sebahagian yang tidak Islami, tetapi bukan kesemuanya sekali. Jadi saya lebih cenderung untuk kita tengok seperti mana yang konsep yang cuba diterapkan dalam falsafah UIA itu sendiri. UIA ini telah wujud daripada tahun 1980-an lagi. Sehingga sekarang mereka cuba menggunakan konsep Islamization of knowledge. Mengislamkan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi mana-mana ilmu pengetahuan yang Barat, yang kita kata sokong daripada Barat itu, kita lihat, kita teliti, kalau bersamaan dengan Islam, maka itulah Islamnya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Benda-benda hikmah ini adalah benda yang kehilangan daripada orang Islam. Kalau orang Islam itu menjumpainya, maka ambillah. Kerana itulah kebijaksanaan itu asalnya daripada Islam. Jadi sebab itulah saya rasa orang yang mengatakan sebegitu sebenarnya memang dia zero knowledge berkaitan dengan konsep Islamization of knowledge dan sebagainya. Ini kalau orang biasa baca tentang buku Syed Nagib Alatas misalnya kata. Dah lama, dah puluhan tahun Syed Nagib sebut. Kalau zaman saya di UIA dulu tahun 90-an, masa itu Rektor Abu Hamid Abu Sulaiman dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Banyak kali setiap masa disebutkan tentang konsep falsafah itu, Islamization of knowledge, supaya kita tidak rasa ini sistem kafir,
civil adalah kafir, Islam lain. Itu tidak satu konsep yang tidak betul lah kalau kita kata begitu. Cuma doktor, bila kita sebut tentang konsep mahkamah syariah dan mahkamah sivil ta'zir ni, ada juga suara-suara yang cuba mengatakan bahawa tak sama. Sebab apa? Sebab kaedah perbicaraan tak sama, kaedah penetapan hukuman tak sama. Jadi sebenarnya pandangan-pandangan ini pandangan-pandangan yang tidak rasional lah kita boleh katakan, yang kurang memahami kaedah ilmu dan sebagainya. Betul doktor? Macam mana sekali lagi? Sebab bila kita kata tentang mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah ni, bila kita kata itu bukan ta'zir, mereka kata tak, itu bukan ta'zir, itu common law dan sebagainya. Dan disebabkan kita perlu juga ke mahkamah syariah sebab mahkamah syariah berasal daripada Allah, berasal daripada wahyu, dan pentingnya ialah kaedah perbicaraan dan kaedah penetapan hukuman berbeza. Contoh saksi dalam kes zina, saksi dalam kes liwat dan sebagainya berbeza dengan kaedah saksi dalam kes sivil. Undang-undang berkaitan zina, khalwat dan sebagainya yang ada dalam enactment jenayah syariah sekarang ni, semuanya adalah ta'zir. Kenapa saya kata sebagai ta'zir? Kerana hukumannya itu tidak sampai kepada tahap hudud. Betul. Ya? Jadi apabila tidak sampai kepada tahap hudud, hukumannya itu, maka pembuktiannya pun berbeza. Ya? Pembuktian hudud itu perlukan 4 orang saksi. Tetapi kalau kita anggap sebagai, atau bukan kita anggap, kita tuduh je sebagai satu kesalahan yang ta'zir, maka pembuktian itu tidak perlu sampai kepada 4 orang saksi. Bahawa hukumannya itu tak sampai kepada peringkat hudud pun. Betul. Ya? Jadi sebab itu kalau kita faham ta'zir itu sendiri, ianya adalah ijtihad pemerintah. Betul. Ya? Yang ada dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah kedua-dua tangan, potonglah tangannya. Jadi ataupun az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, maka hukumkanlah mereka dengan 100 kali sebatan. Jadi kesemua kesalahan itu memanglah daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita kata ta'zir, itu adalah ijtihad pemerintah. Siapa kita yang di luar sana berani mengatakan bahawa hukuman 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 sebatan itu sebagai hukuman hudud? Saya rasa tidak ada. Tak ada pun mana-mana asatizah, penceramah sekalipun yang mengatakan itu adalah hukuman hudud. Jadi sebab itulah itu adalah ijtihad, sama juga dengan ijtihad tentang berkaitan dengan kesalahan di mahkamah sivil. So apa yang kita namakan sebagai undang-undang jenayah syariah itu, saya rasa satu benda yang nama saja undang-undang jenayah syariah, tetapi hakikatnya adalah ta'zir. Kalau di Terengganu itu bagus. Sebab di Terengganu memang dia namakan sebagai kesalahan ta'zir. Nama enactment itu sendiri adalah enactment ta'zir. Tetapi kalau di negeri-negeri lain dinamakan sebagai enactment jenayah syariah. Sebab apa syariah? Kerana mungkin ini saya tak dapat pastikan 100% lah. Tetapi apabila saya baca-baca, saya rasa kemungkinan dinamakan sebagai undang-undang jenayah syariah kerana ia dibicarakan di mahkamah syariah. Terma mahkamah syariah itu sendiri sebenarnya agak mengelirukan. Sebab kalau kita guna bahasa perlembagaan, mahkamah yang boleh ditubuhkan oleh negeri ini adalah mahkamah yang mana hanya boleh menghukum atas orang Islam saja, ya, ke atas orang yang menganut agama Islam, dan ke atas kesalahan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.
Dalam bahasa Inggeris kita kata against the persons professing the religion of Islam, dan against the offences which is against the precept of Islam. Jadi sebenarnya mahkamah syariah ni adalah, dalam kata lain, dia adalah mahkamah orang Islam. Mahkamah orang Islam. Kalau sebab tu saya kata terma mahkamah syariah tu sendiri agak mengerirukanlah bagi sesetengah pihak, ya. Tetapi kita dah guna istilah mahkamah syariah ni dah lama, ya. Kalau dulu ya, mungkin zaman 50-an 60-an itu dipanggil mahkamah kadi. Kadis Court. Kalau kita baca sejarah perundangan tu, Profesor Ahmad Ibrahim dia tulis Kadis Court. Maknanya mahkamah kadi. Tapi bila dah tahun 80-an tu dah tukar jadi mahkamah syariah. Kekal lah sehingga sekarang, ya. Tapi saya tak adalah nak kata salah guna istilah mahkamah syariah tu, tetapi konsep asasnya mahkamah syariah adalah mahkamah orang Islam. Nak kata dia betul-betul mahkamah yang syariah seperti mana diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tak betul lah. Istilah mahkamah syariah tu sendiri tak ada pun dalam Quran. Dalam hadis pun tak ada. Dalam kitab-kitab pun kalau kita baca jurisprudens Islam ni disebut mahkamah saja. Kalau kita baca kitab Abdul Karim Zaidan, Ustaz kata, memang disebut mahkamah saja. Dia tak ada sebut mahkamah syariah ke mahkamah siber, kan? Cuma adalah di istilah itu undang-undang wad'i. Undang-undang wad'i ini undang-undang siber. Undang-undang syariah dinamakan undang-undang syariah. Jadi begitulah dia punya konsepnya. Jadi sebab itulah saya rasa kena fahamlah, ya. Jadi peluang dalam kes Nick Alley ni sebenarnya membuka ruang dan minat orang ramai untuk mengetahui dengan lebih detail tentang mahkamah syariah, fungsinya, bagaimana dia berfungsi, dan inilah kesempatan kepada asatizah ataupun pegawai-pegawai pejabat agama untuk menerangkan, supaya orang ni lebih faham tentang peranan mahkamah syariah dan juga fungsi mahkamah syariah. Okey, betul. Terima kasih. Jadi sekarang kita telah 30 minit bersiaran dan viewer pun semakin meningkat dan soalan-soalan pun semakin banyak ditanya. Jadi saya rasa saya boleh mulakan menyebut beberapa soalan yang telah muncul ditanyakan oleh para penonton di Facebook. Soalan pertama, soalan daripada Nur Azhar, iaitu berbunyi, boleh Tuan Doktor nyatakan bagaimana kesan kes ini kepada undang-undang syariah di negeri-negeri lain? Doktor ada sebut dengan senarai penuh 16 seksyen yang dibatalkan dalam kes Nick Alley juga ada dalam aknamen syariah negeri lain. Adakah ini bermaksud kesemua dun-dun ini perlu pindah aknamen mereka? Itu soalan pada Nur Azhar. Jawapan ringkas saya, ya. Sebab apa? Bila Mahkamah Persekutuan, mahkamah tertinggi di Malaysia, telah buat satu penghakiman, maka prinsip dalam kes tersebut akan mengikat kepada semua pihak, semua negeri. Jadi kita harus ingat dalam kes Nick Alley tu, mahkamah membuat asas penghakiman mereka kepada satu prinsip, prinsip yang disebut pith and substance, isi dan intipati. Kalau isi dan intipati itu berada dalam bidang kuasa federal, dalam maka DUN tidak ada kompetensi ataupun kebolehan untuk menggubal. Itu kena digubal oleh Parlimen, bukannya DUN, sebab dia berada dalam senarai persekutuan. Jadi itulah jawapan ringkas saya, dan saya haraplah, ya, selepas daripada kes ni mungkin JKSM, mungkin Menteri Agama boleh panggil ke semua hakim-hakim syar'i di seluruh negeri dan juga di pegawai-pegawai di Majlis Agama Islam untuk satu mesyuarat khas, ya, berkaitan dengan ini, melalui wadah yang ada lah. JAKIM lah biasanya dari urus dia dulu memang dah ada. Dia panggil Majlis Komuniti Syariah ni untuk bincang tentang impak sesuatu benda, dan bila ada satu keputusan itu akan dibawa balik ke negeri masing-masing, dan negeri masing-masing akan bincang di peringkat negeri dan bawa pindaan-pindaan yang sepatutnya dibuat lah.
Okey doktor. Saya terbaca di sosial media ada orang-orang yang mendakwa yang mahkamah sivil ni dia tidak serius dalam mendakwa orang. Sebagai contoh dalam isu Iki Putra, bila pendakwaan Iki Putra dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil, jadi sampai sekarang Iki Putra ni tak kena apa-apa tindakan. Padahal sebelum tu dia dah didakwa, dah disabit bersalah dengan Mahkamah Syariah Selangor. Jadi benar ke dakwaan ni doktor? Ah, saya ada dua benda. Yang pertama, saya tidak pasti dari segi fakta kes. Sama ada benar dia disabitkan ataupun tidak. Ya. Kalau benar dia disabitkan, seseorang itu macam saya sebut tadi tidak boleh dituduh dua kali. Ya, double Ya. jeopardy. Dia akan dari double jeopardy ya. Kalau dia belum disabitkan, mungkinlah boleh dituduh. Tetapi kita tidak pasti sebab apa? Mungkin siasatan itu dibuat oleh pegawai penguatkuasa. Jadi kita tak tahu sama ada kertas siasatan penguatkuasa itu telah dipanjangkan kepada pihak polis. Sebab polis kena buat siasatan sekali lagi. Buat siasatan sekali lagi dan siasatan itu, kertas siasatan kena angkat kepada pendakwa raya. Jadi pihak pendakwa raya akan tengok sama ada elemen jenayah liwat itu mencukupi atau tidak. Contohnya, mungkin mesti ada laporan doktor. So, ada atau tidak laporan doktor? Mungkin juga masa kena tuduh di Mahkamah Syariah tu, Iki Putra ni terus mengaku bersalah. Jadi dari segi pembuktian tu belum wujud. Jadi ada banyak benda yang kabur yang kita pun tidak tahu, dan kita pun bila fakta tidak cukup ni, kita tak bolehlah untuk kita mengatakan ini salah, ini betul ya. Sebab kita tidak ada fakta yang sebenarnya. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku dalam hal demikian. Okey, baik doktor. Soalan seterusnya saya baca daripada penonton. Soalan daripada Muhammad Hafiz. Melalui penjelasan doktor, bermaksud peguam hukum syariah lah yang perlu mainkan peranan untuk membawa kes-kes berkaitan ke Mahkamah Syariah. Saya peguam syar'i untuk bawa kes ada dua fungsi peguam syar'i. Satu, fungsi peguam syar'i dalam kes mal. Kes nafkah anak ke, kes cerai ke apa kan. Jadi, peguam syar'i akan dapat arahan daripada anak guamnya untuk failkan kes tersebut. Fungsi yang kedua, kalau dalam kes jenayah, yang bawa kes ke Mahkamah Syariah menuduh orang itu adalah pendakwa syar'i, bukan peguam syar'i. Dalam kes jenayah, pendakwa syar'i akan menuduh seseorang itu. Dan apabila orang itu dituduh, dia boleh lantik peguam syar'i untuk mewakilinya dan untuk membela dirinya. Bukan peguam syar'i, bukan kerja peguam syar'i untuk menuduh orang. Kerja peguam syar'i dalam kes jenayah adalah untuk membela orang. Kerja pendakwa syar'i dalam kes jenayah adalah untuk mendakwa orang. So jadi saya rasa mungkin Muhammad Hafiz ni mungkin dia tak, maksudnya mungkin dia tidak nak kata, bukan tak tahu, tapi mungkin dia kelirulah antara tugas peguam syar'i dan juga pendakwa syar'i. Okey doktor. Ada satu soalan menarik daripada Muhammad Al-Hanif Hassan. Doktor, apakah kaedah penyelesaian yang paling konkret untuk mengakhiri konflik antara sivil dan syariah, khasnya melibatkan kes seperti kes Iki Putra dan Nik Alin? Dan siapakah pemegang taruh utama yang perlu usahakan untuk selesaikan konflik ini? Daripada Muhammad Hanif. Konflik Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil ni bukan benda baru. Sebelum ini, sebelum tahun 1988, banyak kes yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Jadi apabila mahkamah buat keputusan, pihak yang kalah tu dia tak puas hati, dia pergi pula membuat samakan kehakiman di Mahkamah Sivil.
Jadi Mahkamah Sivil bila ada kes depan dia buat keputusan. Dan kadang-kadang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Sivil itu dia panggil apa? Reverse. Reverse ni apa? Terbalikkan hukuman. Mahkamah Syariah kata A, Mahkamah Sivil kata B. Orang Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah kata A ni salah. Bila pergi Mahkamah B, Mahkamah Sivil, Mahkamah Sivil kata B yang salah. Jadi orang kata di situ ada campur tangan Mahkamah Syariah. Itulah yang menyebabkan berlakunya pindaan perkara 121/1A yang meletakkan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah ini tidak boleh diganggu oleh Mahkamah Sivil. Itu pun jasa Profesor Ahmad Ibrahim dan juga semasa itu juga Datuk Seri Anwar jadi dalam kabinet ya. Jadi konflik akan sentiasa wujud jika ada dua sistem. Jadi kalau mana ada ruang yang boleh dicabar, orang akan cabar. So bagaimana konflik ini akan berakhir? Soalan saudara Hanif Hassan tadi kan. Bagaimana konflik ini akan berakhir? Saya sebenarnya tidak mampulah untuk meramal masa depan. Saya bukan ahli nujum, saya bukan rasul yang menerima wahyu, saya bukan nabi. Ya, saya bukan Imam Mahdi. Jadi bagaimana nak atasinya itu, bagi saya kena cari titik harmoni. Ya. Kalau tanya saya bagaimana nak berakhirnya, dua-dua sistem ini pada suatu hari nanti dia perlu berada di bawah satu bumbung. Bila berada di bawah satu bumbung, dia akan berakhir lah. Sebab dia ada satu kepala. Kalau dia ada dua kepala, dia akan selama-lamanya akan ada konflik. Tidak berakhir. Yang kedua, kalau boleh juga untuk membuat pindaan kepada undang-undang. Pindaan itu kena kajilah apa yang nak dipinda. Mungkin perlembagaan, mungkin akta-akta yang perlu dipinda, mungkin juga. Cara yang ketiga untuk elakkan konflik ini yang mungkin boleh ada satu kerjasama antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Contohnya hakim-hakim Mahkamah Syariah ini diserapkan di bawah sistem federal. Tetapi bertugas sebagai hakim Mahkamah Syariah mendengar kes Mahkamah Syariah saja. Ya. Jadi ada satu sistem mahkamah di situ. Tetapi maknanya nanti orang ni akan dituduh di Mahkamah Magistrat Seksyen Syariah. Ya. Jadi itu mungkin juga. Sebab kalau kita tengok ya, macam kesalahan enactment kawalan pengembangan agama Islam. Ya. Masa beberapa bulan lepas kita semua kecoh dengan kes Jil Island. Apabila KDN tarik balik rayuan Jil Island tu yang pasal 8 CD CD yang dibawa masuk daripada Indonesia. Kecoh satu Malaysia tentang hal tersebut. Kan? Jadi orang kata dah boleh guna kalimah Allah dan sebagainya. Jadi bila ada berlaku hal tersebut, maka apakah langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan hal yang sama itu berlaku? Jadi pada saya lah, kita di Malaysia ni ada pemisahan bidang kuasa. Yang pertama adalah legislatif, DUN. Yang kedua adalah hakim. Yang ketiga adalah eksekutif. Jadi di peringkat yang DUN telah buat enactment ya. Dan enactment itu telah diputuskan oleh mahkamah sebagai tidak sah. Maka sekarang menjadi tugas pada pihak eksekutif, iaitu menteri ataupun kalau di peringkat negeri, menteri besar dan exco-exco-nya. Kalau peringkat persekutuan ni, Perdana Menteri dan menteri-menteri yang terlibat,
perlu mengambil tindakan lah, kerana sudah ada keputusan Mahkamah Persekutuan ni, apa yang patut dibuat. Ya, jadi untuk mencapai kepada apa yang patut dibuat itu, kena adakan libat urus dengan kesemua pemegang taruh, ya, dengan pendakwa syar'i, dengan hakim mahkamah syariah, ketua hakim, dengan majlis agama Islam, ya, dan bincangkan apa yang tindakan yang perlu dibuat. So sekarang ini tugas pihak eksekutif lah untuk mencadangkan apakah tindakan yang perlu dibuat. Mungkin pindaan perlu dibuat, mungkin struktur perlu diubah. So macam-macam benda yang perlu dikaji. Okey. Seterusnya doktor, saya bawa soalan daripada penonton. Ini soalan daripada YB Suhazan Kayat. Apakah kes Ni'lin ini akan membuka kepada pihak tertentu untuk mencabar perkara 121-A1, 1A? Bagi pendapat saya, perkara 121-1A ni adalah peruntukan perlembagaan. Ya, kalau orang nak cabar, boleh bila-bila masa orang boleh cabar. Ya, apa-apa undang-undang dia boleh dicabar, tetapi soalnya boleh menang ke tak boleh menang. Boleh dapat kebenaran ataupun tidak untuk cabarnya. Ya, setakat ini Seksyen 121-1A ni telah digubal pada tahun 1988. So maksudnya sudah lebih berapa tahun? 30 tahun lebih, ya. Dan banyak kali sudah dicabar, tetapi tidak pernah berjaya untuk membatalkan 121-1A ni. Sebab dia berada dalam perlembagaan. Kan kalau ikut perkara 4 perlembagaan itu adalah supreme, yang paling utama daripada seksyen akta-akta lain ataupun enactment. Kalau undang-undang jenayah syariah itu peringkat DUN. Undang-undang itu sendiri adalah tidak boleh mengatasi perlembagaan. Jadi apa-apa yang dalam perlembagaan ini, kalau dah letak dalam perlembagaan, maka nak cabarnya susah. Sebab memang dalam perlembagaan sebut begitu. Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada perlembagaan di Malaysia ni dari segi perundangan. Jadi nak cabarnya tu, bagi saya lah sebagai peguam ni, saya dah daripada tahun 2000 sampai sekarang 2003, maksudnya 23 tahun saya berada dalam bidang perundangan ini, ya, dan belajar lagi undang-undang ni daripada tahun 91 saya masuk matrik, ya. Jadi 91 sampai tahun 2000 lebih kurang 10 tahun. So 30 tahun lebih saya berada ni, saya tak nampak lah ada ruang untuk perkara 121-1A ni untuk dicabar. Okey, baik doktor. Okey, seperti mana kita tahu, pada 5 Disember 2023, kerajaan telah menubuhkan JK Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal Undang-Undang Islam yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berbahagia Tun Zaki Tun Azmi, mantan Ketua Hakim Negara. Dan doktor sendiri merupakan salah satu daripada ahli jawatan kuasa ini. Dan kalau kita lihat, sehari dua ni, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri sendiri, Dr. Zulkifli Hasan pun ada menyebut untuk kita semua bertenang sebab jawatan kuasa ini sedang bekerja. Jadi mungkin doktor sebagai ahli jawatan kuasa boleh kongsi sedikit progres jawatan kuasa ini, kalau boleh dikongsikan. Kita setakat ini dah setakat hari Jumaat lepas, ya, kita dah bermesyuarat sebanyak 7 kali. Kalau bulan Disember tu saya rasa 4 kali mesyuarat. Bulan Februari 2 kali, bulan Januari 2 kali, bulan Februari ni sekali, dan akan ada lagi mesyuarat pada hari Jumaat ni. Kita tetapkan mesyuarat tu setiap hari Jumaat. Dan setiap kali mesyuarat itu makan masa 2 jam hingga 3 jam. Jadi maksudnya kita ni ada masa yang terhad, iaitu 6 bulan untuk merumuskan apakah
pertindihan-pertindihan yang berlaku, dan kita kena buat satu rekomendasi kepada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam tentang hal tersebut, dan kemudian akan dibawa ke kabinet tentang keputusan tersebut. Jadi dari segi perkembangannya, kita telah mengenal pasti ada 13 isu yang pertindihan ini berlaku. Ya, antaranya isu berkaitan dengan Kisni El ini lah. Pada minggu lepas pun kita bincang tentang isu Kisni El ini, dan pada minggu hadapan ni, hari Jumaat ni pun, saya sendiri telah ditugaskan oleh pengurusi Tun Zaki, Tun Azmi untuk buat satu paper tentang hal ini. Jadi memang kita bekerja keras, dan dan ada deadline yang perlu kita buat. Cuma tugas kita sebagai jawatankuasa ni, kita tidak boleh untuk membuat satu siaran media dan sebagainya, ya. Selagi tidak dapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, ya. Jadi kita kena hormat, ya, Tuanku Sultan Selangor. Biar dia dulu yang beri perkenan, baru boleh, ya, didedahkan apakah isi kandungan mesyuarat, keputusan mesyuarat itu, ya. Contoh dari segi perkembangannya itu, alhamdulillah, memang kita tiap-tiap minggu kita mengadakan mesyuarat untuk mengejar deadline tersebut. Nampak betul-betul bekerja. Alhamdulillah. Moga-moga kita doakan ada saranan yang terbaik daripada Tuan Kuasa untuk melestarikan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil ni. Doktor, masih ada lagi soalan berkenaan dengan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil ni. Ada dua soalan yang saya kira lebih kurang sama, iaitu daripada Muhammad Hafiz dan juga daripada Abu Nuha Al-Haris. Daripada Muhammad Hafiz menyebut, adakah sudah tiba masanya untuk kita menaikkan limitasi hukuman di Mahkamah Syariah biar setara dengan Mahkamah Sivil daripada berlaku pertindihan dan kuasa sebegini? Itu daripada Muhammad Hafiz. Daripada Abu Nuha Al-Haris pula menyebut, doktor, sampai bila level Mahkamah Syariah akan berada di bawah Mahkamah Sivil? Adakah kita akan ada peluang untuk menaikkan level syariah selevel dengan sivil? Dan adakah hudud dan qisas boleh dijadikan salah satu daripada undang-undang di bawah Mahkamah Syariah? Untuk, saya rasa mungkin saudara Hafiz ni dia merujuk kepada RUU 355 lah. Saya tidak pasti setakat mana progres RUU 355. Tetapi kalau saudara dapat buka website JAKIM, website JAKIM, tengok dari segi Pelan Hala 7 JAKIM. Saya pernah baca Pelan Hala 7 JAKIM berkaitan dengan perundangan syariah ini. Antaranya RUU 355 ni dijadualkan untuk dibentangkan pada 2022. Tetapi tidak dibentangkan. Saya tidak tahu kenapa tidak dibentangkan tu, saya tidak tahu. Jadi mungkin ada keutamaan kepada RUU lain, tetapi kita tengok selain daripada pindaan kepada RUU 355 ni, ada pelbagai perkara lagi yang perlu diuruskan yang tidak perlu masuk parlimen, seperti kaedah-kaedah, peraturan-peraturan. So peraturan masjid, kaedah-kaedah, itu semua kaedah-kaedah peguam syar'i. Ada 6 kaedah peguam syar'i yang menteri telah luluskan. Jadi mungkin orang ramai tidak tahu tentang hal tersebut. Tetapi bagi peguam, kalau 6 kaedah itu peguam syar'i tahulah, sebab memang mereka berada dalam bidang tersebut dan diwawarkan kepada mereka. Jadi bagi saya lah, untuk menaikkan limitasi hukuman ni, kita tunggu bila RUU 355 ni akan dibentangkan. Cuma berapa akan ditingkatkan tu, saya pun tak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Mungkin naik daripada 100,000, daripada sekarang 5,000 kepada 100,000 dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat ada pro and con lah nak naik tinggi-tinggi ni nanti orang kata pula kahwin di Thailand, balik sini kena denda 100,000. Kan? Itu masalah juga.
Ah, jadi jadi ada banyak benda lah yang perlu dilihat. Kemudian ada orang kata bila naik dari segi hukuman itu maka dia akan setara dengan Mahkamah Sivil. Mungkin juga kalau dari segi hujahnya begitu, tetapi mungkin juga tidak. Ya, bagi saya yang penting macam saya sebut pada awal tadi, core business Mahkamah Syariah ini adalah berkaitan dengan kes mal. Ya, kes mal. Jadi orang nak tengok efisiensi. Efisien tu maksud bagaimana? Kalau orang orang itu seorang ibu tunggal ya, dia tidak dapat nafkah anak. Dia berfailkan tuntutan di Mahkamah Syariah. Ibu tunggal ni mengharapkan supaya kalau dia file minggu ni dalam masa 3 bulan akan datang dia sudah dapat penghakiman. So, bolehkah Mahkamah Syariah berfungsi sebegitu? Jadi kalau kita boleh revamp sistem itu mungkin boleh. Ya, maknanya boleh selesaikan kes. 3 bulan selesaikan kes. 3 bulan selesaikan kes. Tetapi itu memerlukan dari segi mungkin tambahan pegawai, tambahan siasatan, mungkin kaedah perlu diubah. Ya. Kalau kita ikut sekarang ini, enactment Mahkamah Syariah, dia berbentuk adversarial. Sama macam sivil. Maksudnya, ada pihak yang menuntut, ada pihak yang menjawab, membela diri. Ada plaintiff, ada defendant. So plaintiff buka kes dia, defendant akan jawab. Ya, so itu mungkin mahkamah tetapi kalau Mahkamah Syariah ini membuat sistem inquisitorial, maksudnya mahkamah sendiri yang membuat siasatan. Maka mungkin boleh dipercepatkan, tetapi ada juga kontranya orang kata bila buat inquisitorial ni, mahkamah dia buka fail pada hari itu saja. Ya, pada hari bicara itu buka fail ataupun mungkin seminggu daripada awal. Tapi peguam ini dia menyediakan kes mungkin berbulan-bulan. Dia dah interview saksi-saksi semua. Jadi mudah sikit kepada mahkamah untuk buat keputusan sebab pihak-pihak itu sendiri yang membawa bukti. Jadi itulah ya. Pelbagai dilema-dilema yang ada itu yang bagaimana untuk atasinya itu pihak-pihak yang berkuasa berautoriti perlulah untuk fikirkanlah ya. Jadi pada saya yang penting sekali ni hakim-hakim perlu kompeten dan perlu membuat keputusan itu dengan adil dan proses itu lebih cepat. Prasarana Mahkamah Syariah juga perlu ditingkatkan. Contoh sekarang ya. Kalau di Mahkamah Sivil, kita sudah guna sistem e-filing. Maksudnya, kalau saya nak filekan kes, hari Sabtu, hari Ahad pun boleh. Ya. Nak filekan kes pukul 12 tengah malam pun boleh di Mahkamah Sivil. Payment, bayaran kepada mahkamah semua kita buat online. Tetapi kalau di Mahkamah Syariah, kita mesti lagi pergi ke kaunter, filekan hard kopinya, kemudian hantar hard kopinya kepada pihak-pihak. Ya. Jadi banyak mungkin dari segi infrastruktur itu perlu ditingkatkan lah untuk nampak setara dengan Mahkamah Sivil. Ya. Jadi orang tidak boleh melihat bahawa setara ni hanya dari segi jenayah saja. Dari segi hukuman tu nak setara. Tetapi dari segi prasarana tak setara. Dari gaji tak setara. Kalau hakim mahkamah tinggi sivil, dah jusah. Tetapi kalau hakim mahkamah tinggi syariah, mungkin grade 52, grade 54. Dulu lagi ni 48. Tapi sekarang saya dengar dah naik lah 52 atau 54. Okay. Ada satu soalan kita daripada Abu Nuh Al-Haris tadi, Doktor. Pasal soalan dia berkaitan dengan sampai bila level Mahkamah Syariah akan berada di bawah Mahkamah Sivil? Adakah kita akan ada peluang untuk menaikkan level syariah selevel dengan sivil, dan adakah hudud dan qisas boleh dijadikan salah satu daripada undang-undang di bawah Mahkamah Syariah? Hudud dan qisas memang boleh dijadikan undang-undang di Mahkamah Syariah. Tetapi RUU 355 itu harus dipindah terlebih dahulu untuk beri laluan kepada hudud dan qisas. Ya? Yang keduanya harus diteliti juga
sama ada hudud dan kisos itu kalau kita tengok prinsip kes ni Ali ni, macam hukuman bunuh, kisos ni biasanya melibatkan hukuman bunuh lah. Ya. Ada jugalah macam benda-benda selain daripada bunuh, misal kata orang tu patah gigi kena tumbuk. So kena kisos balik, patahkan gigi dia balik. Tapi kalau yang peringkat atas sekali, orang tu kena bunuh. So kena bunuh balas. So kalau ikut keputusan ni Ali ni, bunuh itu sendiri adalah termasuk dalam senarai persekutuan. Senarai persekutuan. Jadi kalau nak dibicarakan di mahkamah syariah dalam keadaan sekarang ni, saya rasa mungkin tak mungkin lah, sebab ada sekatan. Tetapi macam saya sebut tadi, kalau kita integratekan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil di bawah satu sistem, maka tak mustahil hudud dan kisos itu boleh dibuat. Kemudian saya nak betulkan juga satu tanggapan daripada Abu Nuhar tadi. Sampai bilakah mahkamah syariah ini nak berada di bawah mahkamah sivil? Itu adalah statement yang tidak tepat lah. Ya, tidak tepat. Sebab mahkamah sivil dalam banyak kes mahkamah, ya, dalam KK Putra sendiri pun dia kata bahawa mahkamah syariah ini tidak berada di bawah mahkamah sivil. Dia beroperasi secara berasingan. Sama juga kalau kita tengok dalam kes ni Ali ni, kalau kita tengok dalam kes ni Ali ni, dia kata dalam perenggan 96, dia kata confusion in relation to how the federal and state list should be interpreted, especially where it concerns with the preclusion clause. This confusion arises because of the complex and finely interwoven language in which the federal and state lists are worded, and in need to find a means to preserve and protect Malaysia's secular and syariah dual legal system. So kalau saya boleh terjemah secara bebas ni, saya kata bahawa mahkamah kata kekeliruan ini berkaitan dengan senarai federal dengan senarai negeri ini, bagaimana untuk mentafsirkannya itu sangat kompleks, kerana kedua-duanya saling kait-mengait, interwoven, kait mengait antara satu sama lain, dan kita kena tengok kedua-dua sistem yang mahkamah kata Malaysia Secular and Syariah dua legal system. Ada dua sistem perundangan. Ada sistem perundangan yang kita kata syariah, ada kita kata sistem perundangan sekular ni. Sekular ni maksudnya civil lah. Jadi memang mahkamah sendiri, mahkamah persekutuan iktiraf bahawa ada dua legal system. Satu yang kita kata syariah, satu lagi yang kita kata sebagai sistem civil ni. Jadi kedua-duanya itu menunjukkan bahawa mahkamah syariah ni bukan berada di bawah. Dan perkara 1211A yang ditanya oleh YB Suhaizan tadi pun membuktikan bahawa mahkamah sivil tidak campur tangan dalam apa-apa keputusan yang berada di bawah bidang eksklusif mahkamah syariah. Sebab itu dalam banyak kes, macam kes Lina Joy, mahkamah sivil tidak campur tangan berkaitan permohonan Lina Joy untuk diisytiharkan sebagai orang yang murtad. Sebab mahkamah sivil berpegang bahawa itu dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi tak tepatlah kita nak kata mahkamah syariah ni berada di bawah mahkamah sivil. Dua-dua tu beroperasi berasingan. Setakat ni lah. Setakat ni berasingan. Okey, Doktor. Kita sekarang sudah pun berada di penghujung rancangan, di pengakhiran. Jadi untuk yang terakhirnya, Doktor, mungkin Doktor boleh simpulkan kita punya perbincangan pada malam ini dan mungkin apa way forward daripada isu ni Ali ni. Okey, Doktor. Kalau kita lihat,
kenyataan daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia pada 11 hari bulan Februari semalam, ya. Mereka melihat bahawa keputusan Nik Alin ini bakal membuka lembaran baru kepada mengangkat Mahkamah Syariah. Sebab apa? Dia macam ni lah, macam dalam satu perang. Ya, ada perang kecil, ada perang besar. So, kes Nik Alin ni mungkin kita kata losing the battle but not the war. Maknanya kalah perang kecil tetapi perang besar tu kita akan menang. Maknanya kita mungkin berundur selangkah tetapi akan maju 10 langkah ke depan. Saya percaya itu sebenarnya akan berlaku nanti. Kerana kes Nik Alin ini akan menjadikan semua pihak duduk bersama dan bincangkan apakah cara lain, undang-undang lain yang kita boleh perkenalkan di Mahkamah Syariah. Kalau 16 seksyen itu dibatalkan, tidak ada halangan untuk DUN menggubal 50 seksyen baru. Sebab sekarang sudah jelas apakah sempadan yang ada antara kompetensi DUN dengan kompetensi Parlimen. Jadi bila sempadan sudah jelas, kita dah tahu yang mana tanah kita, yang mana tanah orang lain. So kita akan boleh buat binaan dalam sempadan tanah kita. Kita dah tak khawatir lagi akan masuk tanah orang. Sebab Mahkamah Persekutuan dah jadi jurukur tanah. Dia dah ukur. Ini sempadan kamu, ini sempadan negeri, ini sempadan persekutuan. Jadi contohnya, undang-undang berkaitan moral, LGBT lah kita kata. Itu boleh dibuat di Mahkamah Syariah. Ya. Sebab itu tetapi terhadap orang Islam sajalah. Kan? Jadi dan saya yakin jugalah selepas daripada ni pihak-pihak berkuasa agama ni juga akan lebih aktif lah untuk mendakwa pesalah-pesalah di bawah Mahkamah Syariah ni. Macam contohnya orang yang selalu membuat fitnah. Kan? Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa Seksyen 30 adalah sah. Ya, Mahkamah Persekutuan mengatakan Seksyen 30 adalah sah. Jadi kalau kita tengok Seksyen 30 tu, Mahkamah kata ini bukan setakat berkaitan dengan keamanan ataupun public order. Kalau Seksyen 30 tu dia kata perkataan-perkataan yang mungkin memecah belahkan keamanan. Ya, sesiapa yang secara sengaja mengucapkan atau menyebarkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan hukum syarak yang mungkin akan menyebabkan berlakunya pecah keamanan, maka dia boleh disabitkan di bawah satu kesalahan. Jadi kita tengok berapa ramai orang sekarang ni menggunakan perkataan-perkataan yang boleh memecahkan keamanan. Dia panggil orang ni yang tak setuju dengan dia sebagai orang kafir. Kan? Tak sokong RU355 boleh ditanam di jerat Cina. Itu salah ada di Seksyen 30. Tapi tak didakwa pun. Jadi sekarang Mahkamah Persekutuan dah kata seksyen itu sah. Jadi kalau kita dengar ada orang yang mengatakan orang ni kafir. Jadi kita buat laporan ke pejabat penguatkuasa agama dan kita harap pejabat penguatkuasa agama dapat mendakwa orang ni di Mahkamah Syariah. Itu barulah orang nampak taringnya. Baru orang tahu yang mana walaupun tak apalah denda 5,000 pun. Tak apalah penjara 3 tahun pun. Tak sampai 10 tahun penjara pun tak apa. Tetapi kalau penjara 2 minggu pun saya rasa dah cukup memberikan pengajaran kepada orang tersebut, orang Islam tersebut, supaya tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Supaya tidak bermudah-mudah mengatakan orang ni fasik, orang ni. Dan kita lihat gejala pelampau, hulu ini terlalu berleluasa sekarang. So, dengan lesen besar yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan ini,
maka sampai masanya pegawai-pegawai organisasi agama ni untuk bertindak terhadap orang ini. Jadi saya rasa sebenarnya walaupun langit itu nampak gelap, tetapi gelap itu sementara. Cahaya matahari lebih akan bersinar lagi selepas daripada ni. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Doktor atas kesudian untuk meluangkan masa menghuraikan dengan terperinci tajuk kita pada malam ini, kes Nik Alin, Islam secara terancam tanda soal. Jadi sidang penonton, saya rasa kita boleh simpulkan pada malam ini bahawa pertamanya tak ada isu pun Islam terancam. Tak ada isu yang Mahkamah Syariah terancam. Sebab apa? Sebab Ketua Hakim Menara dah bagi statement tidak, dan JKSM pun menyambut baik perkara ini. Jadi kalau pihak-pihak yang berkepentingan pemegang taruh dalam undang-undang syariah sendiri menyambut baik, jadi tak sepatutnya kita mengapi-apikan bahawa Islam terancam, Mahkamah Syariah terancam. Mahkamah Syariah masih okey, masih lagi dilindungi haknya oleh perlembagaan dan masih lagi ada autoritinya tersendiri. Dan kita tahu bahawa kerajaan juga sedang dalam proses untuk memperkukuhkan Mahkamah Syariah. Dan oleh itu, elakkan terlalu berpolitik, terfokus pada isu utama, isu melestarikan undang-undang ini. Jadi, sebagai pengakhirannya, kepada penonton jangan lupa, sebelum saya terlupa, jangan lupa follow, jangan lupa share, jangan lupa like page Azizah Selangor, dan insyaAllah kita akan kembali kepada siri-siri seterusnya untuk kita membincangkan lagi isu-isu yang menarik. Jadi kepada Doktor, terima kasih banyak atas kesudian. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini ada manfaatnya, dapat diambil pengajaran atau beriktibar untuk kita semua yang mendengar dan juga kita boleh sampaikan kepada orang lain. Jadi saya tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak Doktor. Ya, assalamualaikum.